selamat pagi. Hari ini kita akan masuk 4.2 iaitu getah asli. Kita akan pecah kepada 4 bahagian. Terlebih dahulu kita akan tengok pengenalan getah asli dari segi formula dan strukturnya dan termasuklah sifat serta kegunaan getah asli. Kemudian kita akan tengok proses pengumpalan lateks dan cara menghalangkan proses itu berlaku. Kemudian kita akan tengok satu teknik untuk menguatkan struktur getah iaitu pemvulkanan dan apakah sifat getah yang tervulkan. Sebagai pengenalan tajuk ini, kita tengok sejarah. Pokok getah dibawa ke Malaysia sejak tahun 1877 tahun. Antara ekspor utama Malaysia sehingga kini ialah sarung tangan getah, kondom dan kateter. Cuba tengok nama syarikat ini, saya pasti semua kenal dia, especially semasa kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Banyak yang kita nampak berita tentang Top Glove di mana dia adalah pengeluar sarung tangan terbesar di dunia. Syarikat ini memiliki dan mengendali 46 kemudahan pengeluar di Malaysia, Thailand, Vietnam dan China. Kita boleh nampak Malaysia di pertama dan Top Glove tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur pada tahun 2001. Dan dia memang mempunyai harga pasaran yang amat tinggi. Seterusnya kita tengok, adakah kamu tahu Malaysia adalah pengeluar kondom terbesar di dunia? Dan salah satu sebuah syarikat iaitu Carex Berhad adalah pengeluaran kondom terbesar di dunia. Dan antara produk yang dihasilkan jenama Durex, Trustex, kita selalu boleh nampak di farmasi. Dan ini adalah kateter yang selalu kita guna dalam perubatan. Jadi apa itu getah asli? Sebenarnya dia berasal daripada lateks. Lateks ialah cecair berwarna putih yang diperoleh apabila kita toreh kulit pokok getah. Getah asli terdapat di dalam lateks dan dia adalah polimer semula jadi. Dan nama struktur ini kita nama polyisoprena. Inilah polyisoprena. Kita boleh nampak ada kurungan N. Ini ada polimer. Jadi kita kena hafal monomer dia pula. Inilah monomer dia. Isoprena. Atau lebih dikenali sebagai nama IUPAC dia 2-methyl but 1,3-diena. So kita tengok keratan dia, apa yang berlaku dalam lateks ini. Apabila lateks dihasilkan, ada membran protein zarah getah bercas negatif di luar. Jadi zarah-zarah getah dia akan tolak antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan zarah-zarah getah ditolak dan getah tidak dapat mengumpal antara satu sama lain. Jadi yang saya kurungkan ini you mesti ingat ya. Polimer dia iaitu getah asli, nama polyisoprena. Monomer dia isoprena ataupun nama IUPAC dia 2-methyl but 1,3-diena. Kita tengok sedikit ciri-ciri getah asli. Dia lembut, kenyal, tidak tahan haba, penebat elektrik, mudah dioksidakan, reaktif terhadap bahan kimia dan kalis air. Cuba kamu imagine lah produk-produk yang dihasilkan tadi. Sarung tangan, dia memang mempunyai sifat-sifat seperti ini.
Okay, dan jangan lupa getah asli merupakan polimer elastomer. Elastik. Okay, spring. Yang semula jadi. Jadi antara produk dia termasuklah tayar, kasut getah, sarung tangan, tapak kasut getah. Okay, kita tengok sedikit soalan ini. Nombor 1. Apakah nama IUPAC? Okay, 2 methyl boot, 1,3 diina. Kenapa zarah getah? Okay, bila dia dihasilkan, dia tak boleh mengumpal. Sebab ada membran protein pada zarah yang bercas negatif. Jadi, zarah-zarah ini akan menolak antara satu sama lain. Okay, sarung tangan adalah produk getah asli. Ciri-ciri dia lembut pada suhu bilik, kenyal, kalis air. Okay. Okay, jadi kita sudah siap bahagian 1. Sekarang kita akan tengok proses pengumpalan latex dan cara menghalang dia. Okay, tadi kita tahu sebenarnya latex ni bila dia dihasilkan, dia tak boleh kumpal. Sebab ada charge negatif yang mengeliling membran latex itu. Jadi, latex mengumpal, akan tetapi apabila latex terdedah kepada udara, akhirnya dia akan mengumpal juga. Okay, jadi kita akan kaji proses pengumpalan latex ini. Okay, tujuan kita nak mengkaji proses pengumpalan latex dan cara mengelakkan pengumpalan. Okay, ini pernyataan masalah. Okay, hipotesis kehadiran asid menyebabkan latex mengumpal. Akali pula menghalang pengumpalan latex. Okay, apakah pemboleh ubah? Kita tengok yang dimanipulasi. First, kita guna asid. Second, kita guna akali. Tetapi kedua-dua sifat mereka adalah lemah. Asid lemah dan akali lemah. Kemudian yang bergerak balas, kita akan tengok dari segi pengumpalan latex itu sama ada berlaku atau tidak dan apakah tahap dia, cepat atau lambat. Kemudian yang dimalahkan, kita guna isi padu latex yang tertentu sahaja. Jadi antara bahan kita latex, asid lemah, akali lemah, bikar, silinder penyukat, rod kaca dan penitis. Jadi kita tengok prosedur dia. Yang pertama kita akan guna 3 bikar dan kita labelkan A, B, C. Okay, untuk bikar yang ketiga-tiga ini, kita akan masuk 20 cm3 latex dengan guna silinder penyukat dan tuangkan ke setiap bikar. Okay, kemudian kita akan sukat asid lemah sebanyak 2 cm3 sahaja dan masuk ke dalam bikar A. Okay, dan kita akan kacau dengan menggunakan rod kaca secara perlahan. Kemudian kita akan guna bikar B pula. Okay, B pula. Ini salah ni. Okay, ini ialah B. Okay, kita akan guna bikar B pula dengan mengulangi step tadi. Masuk 2 cm3 larutan amonia. Kemudian bikar C kita tak buat apa-apa sebagai kawalan. Jadi kita perhatikan. Okay, ini adalah pemerhatian kita. Didapati bikar A yang kita letak asid lemah, dia mengumpal dengan cepat. Manakala jika kita letak akali lemah, dia tak mengumpal. Yang sebagai kawalan,
akhirnya dia mengumpal juga, tetapi secara perlahan-lahan. Jadi apakah yang berlaku? Kita tengok perbincangan. Bahan yang manakah menyebabkan getah mengumpal? Asid lemah, iaitu asid etanoik yang menghalang larutan amonia. Okay, apa yang berlaku pada bikasi? Kita tadi sudah tahu akhirnya dia mengumpal juga. Sebab dalam bakteria di udara, dia akan merembeskan asid lemah, iaitu asid laktik. So, bila ada asid lemah, latex akan mengumpal. Cuma tahap dia lebih lambat. Nombor 3, apakah bahan yang boleh menggantikan asid etanoik dan larutan amonia? Pastinya sifat dia lemah seperti asid metanoik dan larutan barium hidroksida. Jadi sebagai kesimpulan, adakah hipotesis dapat diterima? Ya. Hipotesis dapat diterima, iaitu kehadiran asid menyebabkan latex mengumpal manakala kehadiran alkali menghalang pengumpalan latex. Okey. Dan kita tengok bahagian seterusnya ini. Apa yang berlaku sebenarnya dalam satu proses pengumpalan latex? Okey, pada awalnya dia tak mengumpal sebab di membran protein bercas negatif, menolak antara satu sama lain. Tetapi bila kita tambah asid lemah ataupun asid daripada bakteri di udara, dia menghasilkan asid laktik. Asid itu akan meneutralkan charge negatif. Jangan lupa, ion hidrogen adalah charge positif. Jadi prepositif boleh meneutralkan charge negatif, menyebabkan zarah-zarah berlanggar antara satu sama lain tadi telah menyebabkan membran protein pecah. So, polimer-polimer getah mula bergabung antara satu sama lain dan menyebabkan latex mengumpal. Jadi asid dapat mengumpal latex kerana dia boleh meneutralkan membran protein yang bercas negatif. Pengumpalan boleh berlaku dengan memasukkan asid lemah ke dalam latex atau secara semula jadi apabila asid laktik dihasilkan. Bakteria yang berada di udara akan memasukkan latex dan merembeskan asid laktik. Jadi, untuk membolehkan pengumpalan berlaku, kita boleh tambah asid lemah ataupun kita biarlah asid laktik yang dihasilkan semula jadi untuk bertindak balas atau meneutralkan charge-charge negatif di membran latex itu. Jadi selain daripada mengumpalkan latex, kita juga perlu menghalang kerana latex juga diperlukan dalam bentuk cecair untuk menghasilkan produk-produk tertentu seperti sarung tangan, tiup getah. Jadi macam mana kita tak nak getah atau latex itu mengumpal? Kita boleh tambah alkali seperti amonia. Kerana larutan alkali mengandungi ion hidroksida. Dia boleh meneutralkan asid yang telah dihasilkan oleh bakteria. Jadi membran protein zarah kekal bercas negatif dan zarah getah kekal menolak antara satu sama lain. Jadi kita sudah siap dua bahagian. Sekarang kita tengok satu teknik, iaitu pemvulkanan getah. Dia adalah proses menghasilkan getah yang lebih kenyal dan berkualiti dengan menghasilkan rangkai silang antara polimer.
Jadi semasa proses itu, ikatan ganda dua antara karbon yang terdapat antara molekul getah akan bertindak balas dengan sulfur atau bahan lain untuk menghasilkan satu rangkai silang. Jadi rangkai silang ini menjadi getah terbukan lebih kuat. Okay. Apa yang dimaksudkan adalah di sini, cuba tengok atas dan bawah adalah getah. Okay. Apabila satu getah ditambah dengan satu getah, okay, kita masukkan sulfur, dia akan menghasilkan rantai ataupun rangkai silang sulfur antara dua zarah ini. Okay, cuba tengok ikatan ganda dua dia sudah pecah, digantikan dengan rangkai silang sulfur. Jadi sini 2, sini 2. Apabila lebih banyak ikatan terbentuk di sini, dia menjadi lebih kuat dan kenyal. Okay, kita boleh menghasilkan getah yang terbukan sendiri di magma dengan guna latex, asid lemah, tambah dengan larutan ini, iaitu larutan disulfur diklorida yang telah dilarutkan dalam metil benzin. Jadi kita sukatkan latex dalam silinder pengukat dan tuang ke dalam bikar. Kemudian kita titis asid lemah dan kacau dengan rok kaca. Kemudian kita akan tuang latex ke atas jubin dan ratakan untuk menghasilkan ketebalan yang sekata. Kemudian getah di atas jubin dibiarkan kering selama 2 hari. Jadi getah asli yang dikeringkan pada jubin akan dipotong kepada kepingan kecil dengan menggunakan pisau. Dan kita celupkan kepingan tersebut ke dalam larutan ini. Kemudian kita keringkan dan gantung pada kaki retor. Jadi kita boleh nampak kita akan tambah asid lemah juga. Okay, supaya pengumpalan berlaku. Jadi kenapa kita nak ratakan latex itu pada jubin putih sebelum kita campurkan dia dengan larutan disulfur diklorida? Okay, sebab kita nak menghasilkan latex atau getah yang mempunyai ketebalan yang sekata. Okay, kemudian macam mana kita tahu getah yang terbukan sudah berjaya dihasilkan? Kita tak nampak pun rangkai silang sulfur itu. Kita boleh rasa kepingan getah yang terhasil itu lebih keras dan tahan haba. Okay, jadi teknik pembukanan ini sebenarnya adalah teknik yang paling utama. Namun, untuk getah sintetik yang tak ada ikatan ganda dua, tak boleh kita gunakan dengan cara tadi. Sebab dia tak ada ganda dua. Macam mana rangkai silang sulfur itu boleh masuk ke dalam struktur-struktur mereka. Jadi ini ada beberapa teknik yang alternatif. Okay, seperti peroksida, sinaran dan logam oksida. Okay, dan cara-cara ini dia akan menghasilkan getah terbukan yang bebas sulfur di mana dia lebih mesra alam. Dalam silibus kita dia tak terang secara detail, tapi at least kita kena tahu 3 alternative ways untuk menghasilkan pemvulkanan getah ini. Iaitu peroksida, sinaran dan logam oksida. Okay, ini lagi satu amali yang agak penting. Okay. Tujuan kita nak mengkaji. Kita tahu getah terbukan lebih kuat dan kenyal. Kita nak uji adakah dia benar. Dan kita nak kaji sifat kengenalan dia. Okay. Getah terbukan lebih kenyal berbanding dengan getah tak.
tervukan. Jadi pemboleh ubah kita akan guna dua jenis kepingan getah, satu tervukan, satu tidak. Dan pergelak balas kita akan tengok pemanjang getah itu selepas pemberat dialihkan. Okey, dan pemboleh ubah yang dimalahkan, okey, kita guna saiz kepingan getah yang sama dan jisim berat yang sama. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita akan letak macam ini. Kepingan getah akan diklip dengan guna klip bulldog dan digantung ke atas kaki retot. Kita ukur dulu panjang awal dua-dua getah ini, kemudian kita akan gantung pemberat itu. Bila gantung pemberat, getah itu akan memanjang. Okey, dan kita akan rekod panjang akhir untuk setiap kepingan getah. Kemudian kita tanggalkan pemberat, kita ukur sekali lagi apa perubahan panjang getah-getah tersebut. Jadi kita boleh dapati panjang awal mestinya sama. Okay, setelah kita gantung pemberat, kepingan getah yang tak tervukan memanjang. Dan setelah kita tanggalkan pemberat itu, getah yang tak tervukan tidak kembali kepada saiz asal, tetapi getah yang tervukan dia akan kembali kepada panjang seperti awal. Jadi kita tengok perbincangan, kepingan getah yang manakah menunjukkan pemanjangan tertinggi? Pastinya getah yang tak kuatlah, yang tak kenyal, iaitu kepingan getah tak tervukan. Nombor 2, yang mana lebih kenyal? Yang telah tervukan. Dia dapat kembali panjang asal setelah pemberat ditanggal. Okay, ramakan getah yang akan terputus jika kita tambah lagi 50 gram, 20 gram. Pastinya getah yang tak kuatlah, getah tak tervukan. Jadi kesimpulan kita, hipotesis diterima, iaitu getah tervukan lebih kenyal berbanding dengan getah tak tervukan. Okay, itulah yang berlaku kalau getah tak tervukan. Sebelum kita tambah pemberat, dia macam ini. Semasa kita tambah pemberat, dia dipanjangkan. Selepas kita tanggalkan, dia jadi panjang dan tak boleh kembali kepada asas. Dia sudah jadi panjang. Yang tervukan pula sebab dia ada rangkai silang sulfur. Semasa diregangkan, dia akan panjang. Tetapi selepas itu, dia akan kembali seperti asal. Sebab mempunyai sifat elastik ini. Jadi pembentukan rangkai silang sulfur mengurangkan ikat ganda 2 antara karbon menjadi getah tervukan sukar dioksi. Dan rangkai silang sulfur yang kuat pula menghalang polimer getah daripada mengeloksor apabila diregang, dan itu yang menyebabkan dia boleh kembali kepada bentuk asal. Okey? Jadi di situlah bila kita ada rangkai silang sulfur, zarah-zarah atau polimer getah ini sukar untuk menggelongsor. Dia akan menghasilkan sifat elastik ini. Jadi apakah perbezaan getah tervukan dan tak tervukan? Kita boleh tengok dari sifat kekenyalan, kekerasan, kekuatan, ketahanan dan ketangan haba dan pengoksidaan. Kita boleh nampak getah tervukan setiapnya ada lebih baik, lebih kenyal, kuat, lebih keras, tahan haba, lebih tahan terhadap pengoksidaan kerana dia mempunyai rangkai silang sulfur yang mengelakkan getah daripada menggelongsor antara satu sama lain. Kita tengok soalan nama polimer bagi getah asli, polyisoprena. Kehadiran asid dalam lateks menyebabkan lateks mengumpal, nyatakan fungsi asid
meneuralkan cas. Okey, bila dia meneuralkan cas, jadi membran akan pecah. Jadi dia boleh mengumpat. Huraikan proses pengumpakan lateks. Ion hidrogen meneuralkan charge. Jadi zarah berlanggar antara satu sama lain memecahkan membran protein. Jadi dia boleh bergabung antara satu sama lain dan getah boleh mengumpat. Nombor 3, apakah kelebihan pemvulkanan menggunakan sinaran berbanding dengan pemvulkanan menggunakan sulfur? Lebih mesra alam. Sebab dia bebas penggunaan sulfur dan alahan bahan kimia. Nombor 4, perbandingan. Okey, kita sudah terangkan tadi. Jadi itu saja untuk hari ini. Kerja rumah kita ada 2 amali, iaitu eksperimen 4A dan eksperimen 4B. Boleh pilih satu untuk dijawab dan snap gambar untuk hantar kepada saya. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.